Hari kedua Perhimpunan Agung ke-15 Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu atau PBB yang tertumpu kepada ucapan perasmian Presiden PBB merangkap Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dan Perhimpunan Tri Tahunan PBB kali ini dihadiri lebih 2,400 delegasi daripada 82 cawangan PBB di seluruh Sarawak termasuk daripada sayap pemuda dan wanita PBB. Pastinya tumpuan perhimpunan pada hari ini adalah ucapan daripada Presiden PBB yang juga merupakan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Ompeng. Dan untuk mengetahui butiran ataupun perincian lanjut intipati perhimpunan dan juga ucapan sebentar tadi, kita nak bersama dengan Wakil Esro Awani Borneo iaitu Nuzuluddin Abdul Razak yang bersedia di Pusat Convention Borneo Kuching untuk laporan terkini. Silakan Nuzul. Baik, terima kasih Hakim. Untuk laporan hari kedua Perhimpunan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB yang berlangsung di Pusat Borneo Convention Borneo Kuching, sebenarnya antara yang difokuskan adalah apa antara intipati ucapan yang telah diterjemahkan oleh Premier Sarawak selaku Presiden kepada PBB Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pastinya ini bukan sahaja menyentuh kepada peranan PBB sebagai parti dominan dalam pentadbiran kerajaan negeri Sarawak di bawah gabungan Parti Sarawak GPS. Ini antara kerjasama daripada 4 kumpulan parti yang pastinya membentuk satu hala tuju yang amat kukuh dan kuat dalam pentadbiran dan juga ekonomi, politik dan sosial masyarakat di negeri ini. Pastinya bukan sahaja menyentuh kepada fasiliti asas seperti bekalan air, elektrik dan sebagainya, tetapi apa yang diperincikan oleh Premier Sarawak selaku Presiden PBB juga dalam ucapan beliau sebentar sahaja tadi bahawa bagaimana kerajaan negeri Sarawak membangunkan ekonomi baru negeri ini. Bukan sahaja bergantung sepenuhnya kepada SST yang telah diperkenalkan dan juga yang telah diraih oleh kerajaan negeri Sarawak sebanyak 8 bilion sejak Januari 2019. Melalui ucapan Abang Jo juga, beliau memberikan bayangan bahawa pendapatan ekonomi Sarawak akan bertambah selepas ini melalui pelbagai penjanaan ekonomi yang baru. Antaranya yang diperkenalkan bukan sahaja dari segi ekonomi digital tetapi ekonomi hijau. Apa yang pasti Sarawak sekarang ini telah bergerak ke arah penjanaan ekonomi baharu. Bagaimana ekonomi hijau ini, gas asli ini dapat memberikan satu kunci pendapatan yang lebih mapan ke hadapan. Kerana apa yang diumumkan oleh apa yang dikongsikan oleh Premier Sarawak sebentar tadi dengan kekayaan sumber asli, dengan kekayaan alam sekitar dan yang ada di negeri Sarawak ini bukan sahaja hutan, malah apa yang dapat diperkasakan untuk membangunkan ekonomi khasnya kepada hidrogen dan juga ekonomi hijau, termasuklah carbon credit antara perkara yang ingin difokuskan untuk oleh kerajaan Sarawak dalam pelan pembangunan pasca COVID-19 di PDS menjelang kepada tahun 2030. Dalam perancangan 5 tahun terdahulu sehingga kini, selepas PRN yang ke-12 lalu, kerajaan negeri Sarawak semestinya memberikan peruntukan yang cukup lumayan kepada pembangunan dan juga perkhidmatan dalam penjelanjawan, memperuntukkan sebanyak 10 bilion ringgit daripada pelbagai sektor, bukan sahaja sektor pendidikan tetapi khusus kepada pembangunan. Kerana dengan 2.8 juta rakyat Sarawak dengan lebih 60% penduduk tinggal di kawasan pedalaman, pastinya infrastruktur asas seperti ini perlu dibangunkan. Ini bagi membentuk satu persepsi yang dominan, dalam masa yang sama persepsi yang progresif daripada kerajaan negeri. Bukan sahaja mengharapkan sokongan daripada rakyat, tetapi kerajaan negeri melalui gabungan Parti Sarawak perlu memberikan satu jaminan, perlu menekasikan mandat-mandat dan juga manifesto yang telah disampaikan dalam pilihan raya ke-12 yang lalu. Ini antara salah satu perkara yang paling utama untuk dimainkan peranan penuhnya oleh wakil rakyat daripada 8 Dewan Undangan Negeri. Walaupun kita tahu pilihan 12 yang lalu 76 kursi Dewan Undangan Negeri dipegang oleh gabungan Parti Sarawak. Namun Abang Jo sendiri sebagai pemimpin GPS, sebagai pemimpin kepada kerajaan negeri Sarawak ini menyasarkan untuk mendapatkan kembali mandat 31 kerusi dalam pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Ini pastinya antara perkara ataupun intipati yang perlu digerakkan bukan sahaja kepada pemimpin tetapi kepada semua peringkat akar umbi masyarakat, kerana perjalanan negeri Sarawak bukan sahaja pada tahun ini. Rancangan sehingga tahun 2030 akan memberikan satu gambaran yang lebih luas bagaimana Sarawak boleh bersaing sebenarnya dari segi ekonomi bukan sahaja di peringkat nasional dan juga kepada peringkat antarabangsa. Hakim. Ya, Nuzuluddin, apa intipati ataupun perancangan seterusnya bagi perhimpunan hari kedua Perhimpunan Agung PBB ini? Okey, perhimpunan ini akan juga fokus kepada ucap tama yang Amat Berhormat Tan Sri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada jam 2 nanti, di mana ucap tama ini akan dibahaskan esok
dalam pertemuan terakhir PBB dan beberapa keputusan-keputusan tertentu akan diperuntukkan khasnya akan ada pemilihan baru untuk jawatan-jawatan dan juga ahli Majlis Tertinggi PBB itu sendiri. Dan juga apa yang dibahaskan adalah bagaimana perancangan yang telah digariskan oleh Abang Johari sebagai pemimpin negeri Sarawak dari segi ekonomi, pelaksanaannya di peringkat pentadbiran, di peringkat akar rugi dan juga sistem kewangan yang telah diselaraskan oleh kerajaan negeri, bagaimana perkara ini akan menjadi perbahasan umum kelak dalam PBB ini. Kerana dalam parti dominan PBB itu sendiri, berbagai masyarakat terdiri daripada pelbagai pakar, ahli-ahli politik dan juga ahli-ahli ekonomi akan bersama untuk membincangkan apa sebenarnya perjalanan seterusnya dan dasar yang akan ditinggalkan oleh kerajaan negeri. Baik, terima kasih Nuzuluddin Abdul Razak, Wakil Awani Borneo berkongsi berhubung dengan perhimpunan PBB.